Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Ogos 2021 bersama dengan saya, Nosha Mama Amin. Ahli Parlimen Lenggong Syamsul Anwar Nasarah hari ini mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Dalam kenyataannya, Syamsul turut berterima kasih kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atas peluang yang diberi untuk berkhidmat sebagai menteri. Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu menjelaskan langkah itu diambil susulan pendirian partinya yang menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Malah katanya pimpinan UMNO yang mencadangkannya sebagai menteri sebelum ini. Pada Mac tahun ini, Syamsul memaklumkan beliau sedia meletakkan jawatan jika diarahkan ke pimpinan parti. Katanya tindakan itu sebagai bukti kesetiaannya kepada UMNO yang berjuang semata-mata untuk rakyat dan bukan jawatan. Dalam pada itu, Syamsul memaklumkan akan memberi fokus kepada tugas sebagai ahli parlimen dan membantu memperkuat parti dalam menghadapi situasi politik yang semakin mencabar. Baik, berita seterusnya. Proses pembatalan ordinan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong seperti mana disembah nasihat oleh Kabinet pada 23 Julai tidak dapat disempurnakan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dalam kenyataannya, Muhyiddin berkata, pembatalan ordinan-ordinan darurat oleh Seri Paduka Baginda tidak lagi berbangkit memandangkan proklamasi darurat berakhir pada 1 Ogos. Maka kata Muhyiddin selaras dengan titah agung dan perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan, usul untuk membahas dan merungkaikan ordinan darurat boleh dibawa dalam sidang parlimen pada September ini. Sebelum ini berlaku kekecohan di Dewan Rakyat selepas kerajaan mengumumkan ordinan darurat telah dibatalkan pada 21 Julai. Istana Negara kemudian mengeluarkan kenyataan menyatakan perasaan amat duka cita agung dan menjelaskan baginda tidak pernah memberi perkenan sebelum pembatalan itu dirungkai di Parlimen. Pejabat Perdana Menteri kemudian mempertahankan tindakan mereka sebagai selaras dengan undang-undang serta perlembagaan sambil menyebut agung perlu menerima dan bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Kenyataan Istana Negara berhubung cadangan pembatalan ordinan darurat pada 29 Julai lalu adalah tidak wajar, kata Zuraida Kamarudin. Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan itu berkata, Agong boleh mendapatkan penjelasan Kabinet terlebih dahulu sebelum mengeluarkan titah. Ketika diwawancara dalam rancangan Consider This di Astro Awani malam tadi, Zuraida turut melahirkan rasa kecewa atas situasi yang berlaku. Menjawab soalan pengacara berkenaan pembatalan ordinan darurat, Zuraida berkata sebagai anggota dalam Kabinet, dia yakin pembatalan itu dibuat dengan proses yang betul. Zuraida menjelaskan yang Kabinet memutuskan untuk membatalkan ordinan darurat pada 21 Julai dan membawa keputusan itu kepada Agong. Ketika ditanya jika persetujuan istana diperlukan untuk sebarang undang-undang, Zuraida tidak setuju kerana semua keputusan bergantung kepada kerajaan dan Kabinet dan Agong perlu mendengarnya. Terdahulu, Zahidi Zainul Abidin mengesahkan 40 anggota Parlimen Barisan Nasional telah menandatangani akuan menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kenyataan itu dibuat sebelum Ahli Parlimen Lenggong Syamsul Anwar Nasarah mengumumkan peletakan jawatan sebagai Menteri. Jadi tidak ada masalah sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Dan kita lihat PKR pun ada 3 tambah. PKR 3 tambahan untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Bukan kita berkurang, tambah. 40 tu daripada UMNO. Daripada UMNO, Barisan Nasional. Zahidi berkata demikian bagi mengulas dakwaan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim semalam bahawa Muhyiddin Yassin telah hilang majoriti di Parlimen. Tambah Zahidi, 2 lagi sokongan ahli Parlimen termasuk Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi masih lagi dalam proses rundingan. Berita seterusnya. Tindakan UMNO menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin hanyalah untuk mendapatkan lebih banyak kuasa untuk partinya. Perkara itu dinyatakan oleh Presiden Warisan Shafie Apdal dalam wawancara bersama Kini TV baru-baru ini. Jadi kalau dia nak keluar daripada PN, bukan sebahagiannya jadi pemerintah, tapi mungkin boleh menjadi pemerintah, tapi mungkin taklah jadi Perdana Menteri. Itu yang mereka nakkan. Nakkan supaya dalam pemerintahan, tapi nak jadi Perdana Menteri. Sekarang pun kita dengar, dah ada gerakan UMNO supaya lepas bagi timbalan Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri. Ini yang mereka kendaki.
UMNO baru-baru ini tidak bertindak keluar dari PN, sebaliknya mendesak Muhyiddin mengundurkan diri dan memberi jalan untuk Perdana Menteri interim. Mengulas lanjut, Syafiee mendakwa apa yang dilakukan UMNO itu bukan untuk rakyat, malah bertentangan dengan kehendak Majlis Tertinggi UMNO. Good Morning G-Sure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good Morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Tidak seperti semalam, sekumpulan senator pembangkang hari ini tidak berdepan banyak halangan untuk memasuki bangunan Parlimen. Mereka hadir untuk menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertua Dewan Negara, Rais Yatim, setelah sidang KAS ditangguhkan. Jadi dalam kandungan surat ini, antara lain kami mengatakan bahawa kami kesal dengan penangguhan tersebut yang dibuat secara notis yang amat singkat. Ya. Yang kedua, kami juga kesal bahawa cara proklamasi dan juga ordinan darurat tersebut dibatalkan tanpa melalui Dewan. Dan kami tahu di bawah pasal perlembagaan 150/3 ia perlu melalui kedua-dua Dewan. Yusmadi yang mewakili kumpulan itu kemudian menyerahkan memorandum kepada Setiausaha Dewan Negara Muhammad Sujairi Abdullah pada kira-kira jam 9.45 pagi. Polis kemudian mengarahkan mereka untuk bersurai pada jam 10.08 pagi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.